Okey, anak-anak, sekarang kita tengok pula mengenai sistem komunikasi satelit. Pertama sekali kita berkenalan dengan satelit. Apakah itu satelit? Satelit ada dua, sama ada satelit semula jadi atau satelit tiruan. Kalau semula jadi, bulan. Sebab apa? Bulan mengelilingi bumi. Okey, so itu satelit semula jadi. Kalau satelit tiruan, dia adalah objek buatan manusia, dilancarkan ke angkasa lepas dan mengorbit bumi, dan tempat pelancarannya adalah khatulistiwa kerana berada di tengah-tengah bumi lah. Okey, satelit komunikasi adalah satelit yang terlibat dengan penghantaran maklumat. Apa sahaja maklumat, satelit yang digunakan untuk menghantar maklumat itu adalah satelit komunikasi. Termasuk radio, satelit untuk TV, syarat internet dan telefon. Okey, gelombang mikro pula merupakan medium penghantaran isyarat dalam sistem komunikasi. Okey, komunikasi satelit ni menggunakan jenis gelombang mikro. Dan sistem komunikasi mesti terdiri pada dua perkara. Pertama, sistem satelit di bumi dan sistem satelit komunikasi di angkasa lepas. Okey, sekarang kita tengok bagaimana satelit ini beroperasi. Okey, so bagaimanakah sistem komunikasi satelit berfungsi? Okey, sekarang ni anak-anak tengok dia ada kata dua perkara tadi, iaitu sistem satelit bumi dan sistem satelit di angkasa lepas. Okey, pertama, cakera seperti aerial ni, parabola seperti aerial menghantar isyarat gelombang mikro ke satelit menggunakan gelombang radio atau gelombang mikro. So isyarat gelombang mikro melepasi ionosfera sehingga ke satelit. Okey. So cakera seumpama aerial digunakan untuk menghantar dan menerima isyarat satelit ni. Okey, kemudian bila tiba gelombang mikro tiba di satelit, tenaga suria yang diterima, kalau anak-anak perasan ini, pada satelit ni ada panel suria yang sangat banyak yang akan menukarkan tenaga suria kepada tenaga elektrik. So, tenaga elektrik tu digunakan untuk menguatkan kembali isyarat gelombang radio yang telah dihantar ke satelit. Okey, dan setelah dia kuatkan, satelit ini akan hantar balik ke bumi. So, itu adalah stesen satelit penerima bumi lah. Ini satelit pemancar. Pergi ke satelit di angkasa lepas. Kemudian dia kuatkan isyarat gelombang radio tadi, gelombang mikro tadi, dan hantar balik kepada stesen satelit bumi yang terima. Okey, so apakah yang terlibat dalam sistem komunikasi satelit ini? Termasuklah telefon, internet, telex, faksimile. Dan kalau anak-anak perasan, satelit ni adalah geopegun. Geopegun maksudnya kita akan lihat satelit ini sentiasa mengikut putaran bumi. So, kalau putaran bumi 24 jam sehari, begitu juga dengan satelit mengorbit bumi, tetapi kelihatan pegun. Kerana apa dia? Kalau kita tengok dekat angkasa lepas, oh itu satelit. Kenapa satelit itu kelihatan pegun? Mengikut gerakan kerana dia mengikut kelajuan bumi dan mengorbit bumi. Okay? Kemudian kalau kita tengok liputan dia, bagaimana sistem komunikasi satelit boleh meliputi seluruh dunia? Okey, ya, satelit ini, komunikasi ini boleh meliputi seluruh dunia. Sebab satu satelit meliputi kira-kira 40% permukaan bumi. Atau kita kata dia 1/3. Oleh kerana dia adalah 1/3 je dia cover, maka kita perlukan 3 satelit lah untuk meliputi keseluruhan permukaan bumi tu. Okey, 3 satelit Intelsat 1, 2, 3 diperlukan untuk liputan seluruh dunia, macam live, siaran langsung bola sepak dan sebagainya. So, untuk seluruh dunia punya siaran, perlukan 3 satelit komunikasi. Ia membolehkan komunikasi antarabangsa yang cekap dan pantas melalui email, internet, telefon, fax, telex, radio dan televisyen. So, bolehlah berlaku siaran langsung dengan syarat kena ada 3 satelit komunikasi ini. Okey, apakah kelebihannya? Komunikasinya lebih efektif dan siaran televisyen kurang gangguan disebabkan oleh keadaan atmosfera, sebab kita menggunakan gelombang mikro yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atmosfera lah. Okey, kemudian liputannya tanpa had sebab dia meliputi seluruh dunia, so boleh lihat di mana sahaja dan menempatkan lebih banyak maklumat dan menyokong pelbagai jenis peranti dan aplikasi. Gunain telefon pun boleh tengok 24 siaran live kan? Okey. Alright.
Sekarang ni kegunaan lain kegunaan line satelit. Kita dah lihat, satelit, beroperasi sangat baik dalam komunikasi. Televisyen, apa ni, telefon dan sebagainya, itu adalah komunikasi. So, selain daripada komunikasi, apakah kegunaan line satelit? Okey, di sini ada beberapa kegunaan lah. Pertama, navigasi digunakan pada kereta, GPS, okey, kapal dan kapal terbang. Peranti menjejak haiwan liar. Kalau kita tengok National Geographic ada yang dia lekatkan, apa ni, peranti khas kepada haiwan tu untuk dia jejak, oh haiwan ni pergi ke mana, kat mana dia pergi, kat mana dia tidur dan sebagainya lah. Okey, so itu navigasi. Kegunaan yang kedua penjelajahan. Penjelajahan bukan penjajahan, penjelajahan untuk mencerap tanaman. Kalau berlaku tumpahan minyak, kawasan kawanan ikan, bukan ikon ikan. Kalau berlaku, ni jerebu, kalau berlaku kebakaran hutan. So, satelit penjelajahan yang akan memberikan imej dan maklumat dan sebagainya lah. Okey, kemudian untuk saintifik, ya, selain komunikasi satelit, untuk komunikasi, satelit juga digunakan untuk mencerah astronomi, apa yang berlaku di angkasa lepas. Pengintipan, ini adalah ketenteraan sikit, mendapatkan maklumat dan sebagai alat perlindungan. Jadi, negara-negara besar memang ada satelit pengintipan ni. Dan yang paling banyak digunakan adalah satelit kaji cuaca, di mana, selain daripada komunikasi yang kita belajar, satelit juga sangat banyak digunakan untuk memantau cuaca dan iklim bumi. Okey anak-anak, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.